diberikan satu penerangan langsung secara panjang lebar tentang agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristian dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengetahui dan mendalami ke semua sukatan ini untuk menduduki SPM ataupun STPM. Sebab saya bukan ajar sejarah sekarang, saya ajar pada tahun 1950-an. Tuan-tuan dan puan-puan, RUU ni adalah satu benda yang tidak ada kaitan dengan agama Hindu ke agama Kristian dan sebagainya. Kita mesti hormat pada umat Islam di negara kita yang ingin menegakkan syiar Islam mereka. Kita tidak boleh mengambil pendekatan hipokrit di mana kita tidak ada hak untuk mengalah mana-mana agama untuk melaksanakan syiar Islam secara bebas. Maka saya merayu kepada rakan-rakan saya yang bukan beragama Islam, sebagai seorang tenaga pengajar yang mengajar sejarah untuk lebih kurang 18 tahun, ingin saya menyatakan bahawa Islam tidak mengambil selalunya berlaku adil kepada mana-mana agama. Ingin saya nyatakan satu contoh di sini. Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka masa itu pergeseran di antara orang Aus dan Khazraj, dan beliau telah menyatukan mereka menjadi golongan Ansar. Dan secara kebetulan di Madinah juga didiami oleh masyarakat Yahudi. Yang kita tahu sejarah Yahudi, dia memang tak suka dengan Islam, dia selalu benci Islam sampai sekarang. Tapi apabila Nabi Muhammad SAW telah dilantik sebagai ketua kota Madinah, beliau telah mengeluarkan satu perlembagaan Islam yang pertama, Syaifah Madinah. Mungkin siapa yang ajar sejarah mungkin tahu. Okey, di mana dalam mengikut perlembagaan ini, hak semua kaum yang mendiami Madinah diambil kira dan dijaga kebajikan mereka. Sampai orang Yahudi pun sokong Nabi Muhammad SAW. Ini satu bukti, saya bukan nyatakan sembarangan. Ini saya nyatakan secara bukti yang kukuh, kerana saya pernah mengendalikan subjek sejarah itu 18 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Di Malaysia, agama Islam sebagai agama resmi, agama lain diberikan semua kebebasan. Baru-baru ini kita merayakan, saya sendiri turun ke Batu Cave untuk merayakan perayaan Thaipusam. Adakah pasukan PDR dan keselamatan kita menghalang orang Hindu masuk ke Thaipusam? Tidak. Semua agama, contohnya perayaan masa hari Buddha, perayaan hari Buddha, pasukan polis trafik kita dengan penuh kerjasama memberikan kerjasama untuk penganut agama Buddha. Maka di Malaysia ini ada satu persepsi yang berbeza. Kita hidup secara aman damai di negara ini dengan memberikan keutamaan kepada semua kaum dan semua agama. Maka ada golongan segelintir golongan yang tidak begitu setuju dengan RUU ini 355 ni, saya minta mereka supaya berhenti. Kalau perlukan penjelasan yang lebih lanjut tentang Islam dan RUU 355 ni, saya minta mereka berjumpa dengan saya. Saya minta mereka berjumpa dengan saya akan memberikan penjelasan secara panjang lebar. Adakah RUU ini akan mengganggu hidup mereka di Malaysia? Tidak, sekali-kali tidak. Maka rakan-rakan yang dihormati, yang menentang kita, menentang RUU 355 ni, supaya mengambil iktibar. Kita hidup di sebuah negara yang aman damai, berbilang kaum. Kita ada persefahaman di antara satu sama lain. Walaupun saya dari parti pemerintah, penceramah sekolah di parti pemerintah, saya menyokong penuh RUU 355 ini. Sebab saya tahu dia tidak akan mengganggu hidup saya, bukan saja generasi ini, akan generasi lain. Sebab apa? Orang-orang kaum Melayu di negara ini adalah kaum yang cukup bertoleransi. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, kaum yang cukup bertoleransi, sentiasa menghormati adat semua orang lain. Sebab saya pernah di masa kampung saya dulu ke Selangor Batam berjuntai, maka jiran saya adalah seorang dari kaum Melayu. Apabila kita ada dalam perayaan di Bawali, mereka datang, mereka tahu adat dia. Maka saya rasa ada golongan yang cuba menyebarkan pendekatan ini, kononnya RUU 355 ini akan merampas hak-hak bukan Melayu, bukan Islam. Maka saya ingin memperjelaskan kepada mereka pendirian saya, jangan sekali-sekali membentang RUU 355. Dan saya ulang sekali lagi,
Kalau perlukan penjelasan, logo saya ada di mana-mana, boleh hubungi saya bila-bila masa. Saya akan datang memberikan penjelasan secara panjang lebar.